dipolitikkan oleh geng-geng yang tidak ada lagi harapan untuk menang, maka dia kena cari apa fitnah baru yang boleh direka untuk sekali lagi memburukkan Barisan Nasional. Tapi rakyat tak bodoh, insya-Allah, kan? Kita haraplah, kan? Tapi sebenarnya kalau misalnya rakyat ni cerdik, kan? Dan kriteria mestilah mempunyai kadar kebodohan yang munasabah, kan? Untuk menjadi penyokong Pakatan Harapan. Kalau tak ada elemen ni, kan? Mungkin susah sikit, kan? Tapi pasal elemen ni ada, kan? Jadi kita tengoklah besok lusa ni apa jadi. Ramai yang keliru sebenarnya apa yang berlaku di mahkamah tu. Ada orang ingat pasal satu hukum, ada ingat pasal itu, pasal Datuk. Itulah dia sebenarnya macam ni. Ramai orang tanya saya, apa keputusan hari ni? Macam mana nak ada keputusan? Hari ni baru permulaan bicara Datuk Seri Najib di peringkat Mahkamah Persekutuan. Okey, dia mula-mula bicara, ada setengah-setengah kes bermula bicara di Mahkamah Magistrate. Selepas Mahkamah Magistrate, dia pergi ke Mahkamah Tinggi. Dan rayuan terakhir akan berada di Mahkamah Rayuan. Okey, tapi dalam kes Datuk Seri Najib ini, kes dia, kes berprofil tinggi, dia bermula di Mahkamah Tinggi. Selepas kalah di Mahkamah Tinggi, dia merayu di peringkat Mahkamah Rayuan. Selepas kalah di Mahkamah Rayuan, dia merayu di peringkat Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan ini, panel hakim dia 5 orang. Dia boleh pergi 7. Dia boleh pergi 7. Di Mahkamah Rayuan, panel hakim dia itu hari 3 orang. Di Mahkamah Tinggi, panel hakim dia seorang. Okey? Jadi, apa yang berlaku tadi ialah permulaan bicara. Bicara ni akan berlangsung lebih kurang dalam 15 bulan hingga sekitar 25 hari bulan. Bukan makna 25 hari bulan tu terus jatuh hukum. Kan? Dia punya jatuh hukum boleh jadi sebulan lepas tu. Boleh jadi 2 bulan lepas tu. Lama lagi. Lama lagi. Lama lagi. Kita punya panik. Jadi kalau jatuh hukum, bersalah. Mungkin nak menentukan hukuman dia tu berapa berat. 1 hari lagi pun boleh juga. 1 hari lain pun boleh juga. Kadang-kadang, bila dah dijatuhkan hukuman bersalah, hakim kena fikirkan hukuman yang setimpal. Itu dia orang akan mesyuarat lagi apa semua sekali. Dia akan bincang semua. Last kali barulah jatuh hukum, berapa tahun penjara dan sebagainya. Atau dibebaskan. Kalau dibebaskan, bebaslah. Tak adalah tunggu apa jenis hukuman. Datuk Seri Najib telah memohon supaya bukti-bukti baru dimasukkan. Maknanya ada pindaan lah. Ada pindaan ke atas pembelaan. Unsur pembelaan Datuk Seri Najib. So Alhamdulillah hari ini nampak ada sedikit cahaya. Kita ucapkanlah terima kasih kepada barisan hakim hari ini, kerana hari ini sudah nampak ada sedikit cahaya. Bukan cahaya untuk menang, maknanya cahaya bahawa ada nampak sedikit keadilan itu dibenarkan. Maknanya Datuk Seri Najib dibenarkan untuk mengemukakan pendakwaan dia punya bukti-bukti baru. Itu pun Sitam Baram tadi mengeluarkan kenyataan tak ada. Tak tahulah apa benda kan. Sama ada dia kata khabar angin saja. Tak kisahlah, biarlah dia nak kata khabar angin ke khabar apa pun, tak kisahlah. Yang penting sekali kita tunggulah keputusan akhir sama ada menyebelahi Datuk Seri Najib ataupun tidak. Kalau tidak menyebelahi Datuk Seri Najib, kita harap orang-orang lain yang terlibat ni didakwalah sama, barulah adil. Takkanlah Datuk Seri Najib kena, Zeti Atta Aziz dan keluarganya tak kena. Takkanlah Nur Muhammad Yaakob tak kena. Takkanlah Nik Faisal tak kena. Apatah lagi Jolo yang merupakan anak kepada
toke besar yang merupakan kroni kepada Tun Dr. Mahathir. Kan? Mestilah patut kena juga. Betul lah? Dan kalau boleh, ada bukti dah jelas lagi bersulur ke atas Hakim Nazlan. Sepatutnya Hakim Nazlan ni bukan setakat boleh didakwa. Sepatutnya kes ke atas yang dia bicarakan Datuk Seri Najib tu dikira sebagai null and void. Maknanya tak boleh diguna pakai. Harus ada bicara semula. Itu yang sepatutnya. Sama ada gugur terus kes tu ataupun ianya dibicarakan di hadapan seorang hakim yang tidak ada conflict of interest. Itu saja. Okey. Mengenai kedudukan Nazlan, Nazlan, dia adakah dia dalam siasatan ke ataupun masih apa? Hakim Nazlan? Situation dia. Itu kau kena tanya dengan ketua pengarah SPRM ataupun ketua Pusurujaya SPRM. Adakah itu akan menjadi bukti baru pada dia sebenarnya SPRM dah selesai siasat Nazlan. Nak pergi dakwa ni dia atas AG. Betul tak? Itu kita bagi peluang, tak apa. Tak apa, sabar. Kau ingat kita punya istana ni bodoh ke apa? Dia tak perhati ke? Dia tak tahu ke fakta-fakta ni semua? Dia tahu. Sabar. Bertenang. Kita ada ke bawah dulu tuanku. Tahulah dia macam mana nak jaga rakyat dia. Sabar. Ada lagi. Harapan tu masih ada. Okey? Itu zaman ketika Pakatan Harapan memerintah, ada orang-orang politik ni melakukan tekanan dari segi politik, kita lah tekanan kan. Kejap-kejap pergi balik, kejap-kejap pergi balik. So adakah benda yang sama dilakukan ketika Hamzah Zainuddin jadi Menteri KDN, apabila dengan selambanya Rafizi melakukan begini, budak lompat pagar yang nama Syed Saddiq tu melakukan begini, adakah Hamzah ini adil? Dia macam ni, kita kena faham. Okey. Bila ada salah laku, orang pergilah ke balai polis buat report. Betul tak? Kita dulu, bila kita jadi pembangkang pun, bila ada salah laku, kita pergilah ke balai polis buat report. Persoalan dia, bila kita pergi balai polis buat report, report kita tu kadang-kadang tidak ada sebarang tindakan. Apatah lagi report itu menyebabkan ataupun ke atas pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Maklumlah Ketua Pulih Negara ketika itu ialah lantikan politik Tun Dr. Mahathir. Tapi alhamdulillah selepas Hamid Badur dah tak ada, Ketua Pulih Negara sekarang ni okey. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada report-report baru yang diterima oleh PDRM, mereka akan bertindak. Dia bukan macam Ketua Pulih Negara lama. Walaupun mata masih sihat, bukti dia, tengok jodoh dia. Okey kan? Betul tak? Jodoh dia okey. Yang tak faham tu, dia tengok video Azmin Ali tu, kabur. Betul tak? Tak apalah, tunggulah. Sabarlah. Nak cepat saja. Kau bagilah peluang untuk dia bersungguh lama sikit. Azmin sedang bergabung, tak dapat jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab Perdana Menteri tak nak ikut cakap dia. Dia minta jadi Timbalan Perdana Menteri lama dah. Daripada bulan 8 tahun lepas, dia minta nak jadi Timbalan Perdana Menteri sampai sekarang. Tak dapat. Sampailah sekali Muhyiddin terpaksa tukar. Letak nama Hamzah pula. Pun tak dapat juga. Yang tu kita sokong Perdana Menteri. Last sekali dapat jumpa time lunch. Tapi dia ada yang declare tak nak bertanding lagi Okey lah, adalah 6 orang yang mengumumkan tidak akan bertanding lagi. Sebab dia tahu kalau bertanding atas tiket bersatu bazir masa, confirm kalah. Betul lah. Jadi bagilah masa untuk Azmin bergabung, berkabung. Jangan kita screw dia banyak sangat.
orang jatuh tangga jangan kita pijak. Belum lagi dia jatuh katil. Okey. So, apa ni ketua penerangan PKR ni tu. Dia sekarang ni dia agresif dah dapat jawatan tu kan. Siapa? Fahmi Fazil. Oh. Maksud bau-bau. Dulu dia pengarah komunikasi. Sekarang ketua penerangan. Itu. Soalan dia keluar statement, dia kata UMNO dengan PAS kalau bergabung pun belum tentu boleh tawan pengundi tu. Ini mimpi ke apa? Tak apa. Dia sebenarnya cakap banyak tak guna. Kita tengok UMNO tak perlu gabung dengan PAS pun di Negeri Melaka kita bungkuskan Pakatan Harapan. Dengan PKR kosong. Dengan PKR sekali. Kosong. Di Melaka, di Johor, UMNO tak bergabung dengan PAS pun, still UMNO dapat 2/3 majoriti. Jadi apa yang dia merapu sangat ni? Hari ni yang kita nak tanya sangat, yang dia orang nak buat report ni. Persoalan dia, benda ni ketika zaman kau jadi kerajaan dulu, kenapa kau tak report? Yang kau duk sibuk sekarang ni baru nak report, itu bezanya kita dengan dia. Itu beza dia. Kita report benda yang baru berlaku. Ini benda yang dah berlaku. 2018 dia dah ambil alih. 2019 dia hentikan. 2018 sebenarnya dia 2019. 2018 Oktober. Dia dah hentikan. 2019 dia beritahu dah 55% siap. Tak ada 55%. Tak ada sebarang pendakwaan, tidak ada sebarang laporan polis dibuat. Sekarang ni baru sibuk nak buat laporan polis. Sebab masa tu dia ada kuasa, dia tak nak buat. Sebab masa tu dia realise bahawa memang tidak ada salah laku. Sekarang ni sebab nak memalikkan ke arah kita. Kononnya berani kerana benar, dia pun report. Padahal tak ada benda yang dia report. Lepas tu dia kata kita tak ambil tindakan. Ataupun pihak polis tak ambil tindakan. Ni strategi ni tak payahlah ajar kita. Kita dah lama tahu dah.